بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا يا الله kalapangkanlah hati-hati kami ya Allah wahassin akhlaqana wa adabana ya Allah Engkau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami ya Allah wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah ya Allah Kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan terutamanya di akhirat nanti ya Allah Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma ya Allah Engkau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah wal hikmata wal aqla Kau rezekilah juga kepada kami hikmah kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan Puan Hajah Salwa dan seluruh jawatan kuasa dan urus setia pengajian muslimah. Yang saya hormati dan saya muliakan para ahli ilmu, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti mana biasa kita rasa syukur, rasa terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya dan kesempatan yang masih lagi Allah kurniakan kepada kita untuk hadir di majlis ilmu. Dan insya-Allah untuk pagi ini seperti biasa kita teruskan lagi pembacaan kitab Risalah Tauhid Imam Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Muka surat berapa kita pagi ni ya? 55. Pasal yang ke-17. Perjalanan menuju kehambaan sejati. Ya, sekali lagi kita mengulangi bahawa hidup kita ada sebuah perjalanan. Daripada mana? Daripada Allah kembali kepada Allah. Dan kita daripada Allah, iaitu makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah meletakkan kita makna dan nilai diri kita. Ni banyak kali saya ulang lagi sekali ya, apa yang telah kita belajar sebelum ni. Apakah nilai diri kita ataupun makna pada diri kita? Abdun, hamba. Sehingga kekasih Allah itu sendiri pun disebut hamba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Walaupun kita menyaksikan Nabi Muhammad itu seorang nabi dan rasul, kita juga menyaksikan bahawa baginda Nabi yang mulia itu adalah abduhu, hamba Allah. Kalau kekasih Allah itu hamba Allah, maka apatah lagi kita ini yang banyak dosa, yang banyak maksiat, yang banyak kesilapan, yang banyak lalai. Tak apa, itu satu sudut yang lain, tapi sudut hakikat sebenarnya kita adalah hamba. Maka perjalanan kita perjalanan hamba, perjalanan seorang hamba. Ke mana? Menuju kepada menyempurnakan kehambaan yang sebenar-benarnya. Tapi benda ni bicara mudah, cakap pun mudah, faham pun mudah. Tapi hakikat nak menepati itu adalah terlalu sukar. Sukar tu tak tahu kenapa. Mungkin salah satu puncanya kerana kita tak ada ilmu tentang hidup sebagai seorang hamba. Atau mungkin sebenarnya kita ni sekadar bergantung dengan diri kita menjadi hamba. Maka itu tak cukup sempurna. Kerana kita sudah sedia tak sempurna. Macam mana diri yang tidak sempurna ingin menyempurnakan sesuatu sehingga sempurna? Okey ya? Maka bagaimana? Bergantung kepada Tuhan yang Maha Sempurna. Ini yang kita nak belajar, iaitu membebaskan diri daripada syirik-syirik yang tersembunyi pada diri kita, sehinggalah kita sampai kepada satu tahap Allah Subhanahu Wa Taala menerima kita sebagai hamba yang sempurna. Okey, itu sekadar apa yang kita ulang, apa yang telah kita belajar sebelum daripada ini. Baik, kita baca Imam Arsalan Al-Arif Billah, Al-Imam Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu taala mengatakan, jika afnaka an hawaka, jika
afnaka, dia iaitu Allah Subhanahu wa taala melenyapkanmu. Afnaka, melenyapkanmu. Daripada mana? An hawaka, daripada hawa nafsumu. Bil hikmah, dengan hikmah. Itu satu perenggan ya, satu perenggan. Kalau kita nak baca terus nota kaki angka 83 tu, iaitu jika Allah melenyapkan kita daripada nafsu kita dengan bagaimana? Dengan hikmah, iaitu dia menjadikan dirimu mengutamakan ibadah. Hikmah tu apa maksud? Dengan kebijaksanaan. Dan salah satu hidup ni dalam kebijaksanaan. Sebab tu kita doa tadi, kita minta, tolong minta dengan Allah, kerana kebijaksanaan itu tak boleh belajar. Ilmu boleh belajar. Untuk apa belajar ilmu? Untuk tahu, untuk pandai. Bijak tak boleh belajar. Bijak tu anugerah daripada Allah. Dalam suratul Baqarah Allah sebut apa? Wa may yu'tal hikmah, sesiapa yang diberikan, dianugerahkan hikmah, kebijaksanaan, faqad utiya khairan katsira, sesungguhnya dia telah dianugerahkan satu perkara yang amat banyak. Utiya khairan katsira, satu kebaikan yang begitu sekali banyak. Jadi bijak ni tak boleh dipelajari, dianugerahkan oleh Allah. Sebab tu bijak tak boleh beli, pandai boleh beli. Tahu ya? Pernah tak beli pandai? Contoh seseorang itu pandai, kita beli pandai dia. Itu maksud dia. Bukan kita beli pandai letak kat kita, tak. Kita nak pandai kena belajar. Tapi orang pandai boleh dibeli. Bukan beli dia, beli pandai dia. Contoh, kita tak pandai menjahit, tapi ada orang dia pandai menjahit. Kita beli pandai dia tu 1,500 sebulan, letak kat kedai kita. Kita bayar dia 1,500, 2,000 sebulan. Kita buka kedai jahit, kita tak pandai pun menjahit. Ya, pegang mesin jahit pun tak tahu nak buat macam mana. Jadi kita beli orang-orang yang pandai ni, kita letak kat kedai kita. Kita buka kedai jahit. Jadi kita beli dia, pandai dia tu 2,000 sebulan, 5 orang kita beli. Tapi sebulan-sebulan siapa dapat paling banyak? Kita lah. Kita ni bijak nama dia. Bijak. Sehingga pandai membeli pandai-pandai orang tu. Okeylah, setakat tu lah, tu selingan sikit-sikit ya. Ke pagi ni baru tahu. Pandai boleh dibeli. Sebab tu tolong guna pandai tu untuk manfaat. Okey, baik. Maka bijak. Jadi iaitu dia menjadikan dirimu, Allah Ta'ala, dia di situ kembali pada Allah, menjadikan dirimu mengutamakan ibadah kepadanya. Ini orang-orang yang dilenyapkan oleh Allah daripada nafsunya dengan kebijaksanaan, maka dia mengutamakan ibadahnya kepada Allah berbanding mengikut hawa nafsunya. Dengan hikmah yang diletakkan dalam dirimu, maka Allah berikan kepada kita hikmah, kebijaksanaan. Maka nak tahu kita ni bijak tak bijak, kita mengutamakan ibadah kepada Allah nak banding dengan nafsu kita. Nafsu apa? Nafsu nak makan, kita utamakan puasa. Nafsu apa? Nafsu nak tidur, kita utamakan bangun malam. Contoh dua tu lah ya. Sebab biasanya yang paling nampaknya tidur dengan makan lah. Itulah nampak sangat nafsu kita. Okey, nak contoh lain? Contoh lain boleh. Sembang dan sebagainya. Ada orang nafsu sembang. Tahu nafsu sembang? Sembang aja dia. Dia sanggup duduk kat kedai mamak. Contoh, kedai, bukan kedai mamak sajalah, nanti orang marah pula kan. Contoh, kedai mana-mana pun. Ya, kadang-kadang kesian kat tuan kedai tu. Sebab apa? Pukul 2 tak balik-balik lagi. Kadang-kadang tuan kedai kan dia simpan kursi, tinggal meja dia tu. Tu pun tak balik-balik juga. Nafsu sembang. Dah lah dia duduk kat situ lama. Dia makan, dia tak makan pun. Dia minum air kosong je. Tu yang kesian kat tuan kedai tu. Ataupun dia minum teh tarik 3 jam ni, satu cawan tu. Dia minum sikit-sikit. Kenapa? Dia bukan nak makan sangat pun. Kerana dia bukan nafsu makan, nafsu sembang. Gelak, lepas gelak, lepas gelak. Ini contoh. Contoh. Kalau terasa lah. Kan contoh. Okey ya. Daripada baca Quran. Quran tak baca. Kalau baca pun sikit aja. 5 minit, 10 minit, setengah jam sembang. 2, 3, 4 jam.
Ni orang tak bijak. Ya, kerana orang yang bijak, orang tu kembali pada diri masing-masing tahu. Jangan duk tengok orang. Orang tu kita lah. Betul ya? Ke orang tu orang. Kita lah orang. Maka samalah dengan saya, samalah dengan kita semua. Jadi Allah Ta'ala ni, bila mana dia nak kepada kita, maka itulah keadaan antaranya. Antara lain, wa an iradatika bil ilmi, dan daripada kehendakmu dengan ilmu. Apa maksud Syekh Islam di sini menjelaskan, Allah Azza wa Jalla memfanakan kehendakmu pada kehendaknya. Dengan apa? Dengan ilmu bahawa kehendak baginya adalah suatu hakikat. Sedangkan bagimu suatu yang ariyah. Apa makna ariyah? Tidak memberi kesan dan pengaruh di sisinya. Kita ulang lagi sekali. Allah di saat dia nak menjadikan diri kita ni seorang insan yang baik, yang menjadi hamba yang sempurna, tu tajuk asal kita ya, menuju perjalanan kepada hamba yang sempurna. Pertama yang tadi, yang kedua yang ni. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala daripada kehendakmu dengan ilmu. Ya, iaitu apa maksud? Saya ulang lagi sekali. Iaitu Allah Taala melenyapkan kehendak kita pada kehendak Allah. Apa maksud? Hidup ni kita kena faham bahawa Allah Taala bersifat dengan kehendak. Apa maksud? Al-iradah. Sehingga Allah menyebut dalam Quran, fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala ni, dia akan melakukan apa sahaja yang mengikut kehendaknya. Okey, baik. Allah ada kehendak. Kita ada tak kehendak? Kita juga ada kehendak. Ada ya? Cuma kehendak Allah apa beza? Allah berkehendak tidak dipengaruhi oleh sesiapa pun. Kadang-kala kehendak kita dipengaruhi oleh banyak perkara. Antara kadang-kala kehendak kita dipengaruhi oleh orang lain. Ni saya datang ni bukan saya nak datang sangat, tapi dah kawan ajak saya datang lah. Ikut kehendak dia. Betul ya? Tak? Tak. Contoh, kadang-kadang kita pergi ke pasar, kita pergi berjalan ke mana-mana. Ni saya bukan tak nak datang ni, tapi dah suami ajak, saya ikut je lah. Itu kehendak suami. Kadang-kadang kita beli satu benda, saya bukan nak makan sangat benda ni, tapi dah anak nak makan, saya belilah ikut kehendak anak. Yang paling bahaya ikut kehendak nafsu. Yang kita sebut tadi. Maka bagaimana nak berjalan menuju kepada kehambaan yang sebenar? Ikut kehendak Allah. Yang tu yang saya baca ni dah lama dah saya tak baca, saya ulang lagi sekali. Tapi yang sama kan, yang sama saya baca, cuma nak terjemah apa yang ditulis oleh para alim ulama dalam bentuk qasidah. Kun ma'allahi tarallaha ma'ak watrukil kulla wahadhir tama'ak. Kun ma'allahi tarallaha ma'ak watrukil kulla wahadhir tama'ak. La ilaha illallah Allah Allah wassalah ala maulai rasulillah. Kun ma'allah tarallahi ma'ak. Hendaklah kamu ikut dengan Allah. Ataupun kalau bahasa terjemah literalnya, kun ma'allah, hendaklah kamu sentiasa dengan Allah. Apa makna dengan Allah? Kun ma'a iradatillah, hendaklah sentiasa dengan kehendak Allah. Tarallahi ma'ak, ketika itu kamu akan tengok, kamu akan tahu Allah akan bersama denganmu. Macam mana nak bersama dengan Allah, sentiasa dengan Allah? Hidup dengan kehendak Allah. Tapi caranya bagaimana? Watrukil kulla, kamu kena tinggalkan segala-galanya. Kehendakmu, kehendak dirimu, kehendak nafsumu. Wahadir tama'ak, dan salah satunya kamu kena hati-hati dengan apa yang kamu tamak dalam hidup kamu. Apa yang kita tamak dalam hidup kita? Macam-macam lah ya. Tengoklah diri masing-masing. Sebab kadang-kadang dia berbeza. Ada orang tamak pada pangkat dan kebesaran. Ada orang tamak pada harta. Ada orang tamak pada makan dan minum. Ada orang macam-macam lah. Maka kun ma'allah, hendaklah kamu sentiasa dengan Allah. Apa makna dengan Allah? Dengan kehendak Allah. Kerana apa? Kerana kehendak Allah itu dengan kebijaksanaan Allah. Kehendak Allah itu dengan ilmu Allah. Kehendak Allah itu dengan kudrat Allah.
pasti berlaku kehendak Allah dengan kudrat Allah. Kehendak Allah itu dengan kasih sayang Allah. Maka segala apa yang Allah kehendak ke atas diri kita, itu dengan ilmu Allah. Tapi kita berkehendak kadang-kadang ke atas diri kita dengan kejahilan diri kita. Kadang-kadang kita nak, okey, telah dapat. Dah dapat baru tahu. Oh, rupa-rupanya tak nak lah pula. Dulu beria-ria nak. Nak apa? Macam-macam lah. Nak kahwin. Sampai berlawan-lawan dengan mak. Bergaduh-gaduh dengan ayah. Sebab apa? Sebab nak kahwin. Ni. Mak nak kahwin ke saya yang nak kahwin? Oh, sedap cakap. Kurang adab dengan mak. Kenapa nak sangat-sangat? Sanggup berlawan kerana seorang lelaki, sanggup derhaka pada ibu. Kerana seorang perempuan, sanggup derhaka pada ayah. Beria-ria nak. Lepas kahwin seminggu, 2 seminggu, sebulan, menangis. Balik-balik menangis. Kenapa menangis? Menyesal. Itulah keadaannya dunia yang ada. Betul? Sebelum tu nak jadi apa? Selebriti. Nak sangat. Dah jadi selebriti, pergi sana, nak makan pun susah orang nak bergambar. Masuk tandas pun orang baik gambar. Tak ada apa? Tak ada privacy. Akhir sekali susah. Oh, tak mau pula. Dulu bukan beria-ria nak. Itulah kehendak kita tak dengan jahil kita. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kamu sebenarnya tak tahu. Tentang dirimu pun kamu tidak tahu. Bagaimana kamu mendakwa kamu tahu segala-galanya. Maka di sinilah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan melenyapkan kehendakmu pada kehendaknya. Maka Allah lenyapkan. Apa makna Allah hilangkan perasaan dalam hati kita? Sudahlah hidup dengan kehendak kita. Hiduplah dengan kehendak Allah. Baik, kehendak Allah pula iaitu apa? Dengan ilmumu bahawa kehendaknya, dia lenyapkan cara macam mana dengan kita belajar ilmu. Macam ni. Ni salah satu jalan yang Allah nak bawa kita menuju kehambaan yang sebenar pada Allah. Maka Allah datangkan kita dan mudahkan kita duduk dalam satu majlis ilmu. Maka dengan ilmu ni kita tahu bahawa ilmu kita tak ke mana, maka hiduplah dengan ilmu Allah. Kehendak kita tak ke mana, maka hiduplah kehendak Allah. Okey ya? Tak ke mana kita. Kadang-kadang nak membawa diri kita kepada kebahagiaan pun tak mampu. Nak membawa kehidupan kita kepada ketenangan pun tak mampu. Kenapa? Kerana kita bergantung pada diri kita yang lemah, ilmu kita yang sempit. Itulah salah satunya. Maka ilmumu bahawa kehendak baginya adalah suatu yang hakikat. Kehendak Allah ni kehendak yang sebenar-benar kehendak. Ia akan memberi kesan kehidupan kita yang bahagia, tenang dan segala-galanya. Sedangkan kehendak kamu tidak memberi kesan dan pengaruh dalam diri di sisi Allah. Baik, kehendak kita ni kadang-kadang dia tidak memberi kesan apa-apa. Kenapa? Kerana yang memberi manfaat dan mudarat adalah Allah. Contoh, kita nak satu benda, kita rasa benda tu manfaat. Ya ke manfaat? Yang memberi manfaat Allah kepada benda tu, ke atas diri kita. Kalau sekadar benda yang kita nak tu kita kata manfaat, belum tentu. Contoh, berapa ramai manusia yang merasakan dia nak harta yang banyak. Kerana dia merasakan harta yang banyak itu memberi manfaat kepada diri dia. Tapi kadang-kadang berapa ramai manusia dengan harta itulah menyusahkan diri dia. Betul ya? Kau nak cerita juga, ya mana ada ustaz harta menyusahkan saya. Belum mati dah dapat tengok dah anak bergaduh sesama sendi berebut harta depan mata kita. Belum mati dah tahu dah ada setengah-setengah anak ni kan saman ibu bapa dia sampai ke mahkamah. Belum mati lagi anak dan mak dan ayah ni bergaduh. Kerana apa? Macam-macam lah kerana harta tadilah. Jangan. Subhanallah. Nak cerita banyak, ada orang cerita pada saya. Banyaklah dia cerita. Kenapa? Kerana kaya raya. Itu harta. Okay. Kerana pangkat, pangkat lagi lah. Hari-hari manusia bergaduh kerana pangkat. Dia tak tahu dia nak mati besok dah. Ya? Dia macam ni. Kerana kita merasai itu hal hakikat yang berlaku depan mata kita. Bahkan mungkin itu yang sedang berlaku pada diri kita. Betul ya? Tambah-tambah masalah harta pusaka dan sebagainya. Bilion harta umat Islam tak selesai masalah pusaka. Sampai hari ini dah berapa generasi meninggal tak selesai lagi. Tu harta wakaf, harta apa semua sekali tergendala, beku harta umat Islam. Kenapa? Salah satunya inilah hakikat kehidupan yang tidak mengenal erti sebenarnya di antara kehendak dia dengan kehendak Allah.
Maka sudah-sudahlah. Kita belajar ni, tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, saya untuk saya sama, kita untuk kita semua. Sudah-sudahlah. Tapi tak sudah. Tak sudah. Orang ni mana ada sudah. Bila sudah dia? Mati. Sebab tu kita jangan sampai mati dulu baru kita nak faham. Mati baru nak faham. Maka ketika itu tak ada makna lagi dalam hidup kita semua. Tapi itulah keadaannya. Penyelesaian apa dia? Mati. Mati adalah penyelesaian yang terbaik. Tapi kalau tanya hari ni nak mati? Tak nak. Mati. Baru ni ada tak apalah, tak payah cerita lah. Kadang-kadang nak cerita kan. Tak boleh, lain kali lah cerita, lain kali. Sebab banyak sangat cerita, tak boleh. Nanti kita tak habis-habis. Dah lah, nipis tak habis-habis lagi ni. Okey, kita teruskan dulu. Maka kita doa pada Allah, ya Allah, terima kasih Engkau datangkan aku untuk belajar ilmu di mana-mana sekalipun. Kerana dengan ilmu itulah, dengan cara itulah Engkau lenyapkan kadang-kala kehendak diriku untuk aku bersandarkan dengan kehendak-Mu. Dan kena ingat ya, tidak pernah berlaku sesuatu yang berlaku di luar daripada kehendak Allah. Di situlah kita nak betul-betul faham dan terima. Tapi terlalu sukar untuk kita faham dan menerima. Dan mungkin faham, tapi tak mungkin untuk menerima dengan mudah. Betul? Bila mana berlaku kat atas orang, okey. Sabarlah you ya. Sabarlah. Tahan je lah. Ada hikmah lah tu. Sedap dia cakap. Kena kat dia. Tak boleh terima. Nak cakap begitulah. Ada benda yang saya nak cakap tapi saya tak nak cakap. Apa yang ada. Masing-masing kita rasa dengan keadaan masing-masing. Saya dengan apa yang saya rasa, kita dengan apa yang kita rasa, tuan-tuan dengan apa yang tuan-tuan rasa. Hidup ni masing-masing rasa. Sebab kalau kita cerita pasal apa yang kita rasa, sekadar apa yang kita rasai. Okey, teruskan dulu. Sirta abdan sarfan la hawa laka wala iradah. Okey, dua ni. Apa yang penting dalam hidup ni? Kebijaksanaan dan ilmu. Kebijaksanaan dan ilmu. Ilmu lain, bijak lain. Ada orang ada ilmu sekadar pandai, tidak sampai ke tahap bijak. Tapi sudah cukup, alhamdulillah, kurang-kurangnya ada ilmu daripada jahil. Yang kita tak nak langsung tak ada ilmu, jahil. Tu tak mau. Baik, kita ulang lagi sekali ya. Untuk bawa hakikat yang dia terakhir tu. Iza afnaka, apabila dia Allah melenyapkan kamu daripada hawa nafsumu bil hikmah, dengan hikmah, dan dia Allah melenyapkanmu daripada kehendakmu dengan ilmu. Kena ulang lagi sekali tu, melenyapkan tu ya. Sebab dan tu kembali kepada melenyapkan. Dan melenyapkan daripada kehendakmu dengan ilmu, maka kamu sirta abdan, kamu akan menjadi hamba yang betul-betul hamba, yang murni, yang sejati, yang benar-benar hamba. Kenapa? Kerana tidaklah ada lagi kehendak nafsu, dan tidak ada lagi kehendak diri kecuali dengan ilmu dan kehendak Allah. Maka ketika itu kita jadi hamba yang sebenar. Jadi macam mana nak jadi hamba yang betul-betul hamba? Tidak lagi kita ikut nafsu kita. Segala-galanya kita ikut Allah. Tidak lagi kita ikut kehendak kita, tetapi ikutlah kehendak Allah. Maka sarfan la hawa laka, yang tiada lagi bagi hawa bagimu, tidak ada lagi kehendak hawa nafsu dalam hidupmu, wala iradat, dan tidak ada lagi kehendak untuk kepentingan dirimu sendiri. Berapa ramai orang dia nak begini, Allah ni dia nak kita betul-betul ikut Allah, ikut dia, tidak ada ikut nafsu. Dan Allah ni dia nak apa lagi? Betul-betul ikut kehendak dia, bukan lagi untuk kehendak kita dan kepentingan diri kita. Semuanya kehendak Allah dan kepentingan untuk Allah. Itu yang kita kata lillah. Itulah makna lillah. Usalli fardal apa sekali-kali apa? Lillah. Nawaitu sauma ghadin. Lillah. Apa saja lillah. Apa makna lillah? Tidak ada kehendak nafsu, tidak ada kehendak diri kita sendiri. Lenyap seluruh lenyap ni apa makna lenyap? Hilang. Kenapa kita makan? Sebab Allah perintahkan kita untuk kita makan, untuk memberi sedikit kudrat pada diri kita. Untuk apa? Kerana untuk beribadah kepada Allah. Kenapa kita tidur? Kerana ikut perintah Allah. Allah suruh kita rehat. Kenapa untuk rehat?
Lama kau rehat? Sekejap. Kenapa? Sebab nak bangun balik pada malam yang sama untuk bertahajud kepada Allah. Maka semua keadaan ini, ketika itu kita jadi hamba yang sebenar-benar hamba. Susah ni tau. Ni dia kena ada dua keadaan. Pertama, Allah Ta'ala langsung pilih kita dan jadikan kita macam ni. Ataupun keadaan yang kedua, Allah datangkan kepada kita seorang murabbi yang mursyid, ya, yang akan membimbing kerohanian kita. Sebab benda ni bukan benda zahir, dia benda dalaman, benda kerohanian. Maka Allah datangkan, rezekikan kepada kita untuk kita dapat seorang murabbi yang mursyid. Maka dia bimbing kita dengan ilmu, dia bimbing kita dengan tarbiyah, dia bimbing kita dengan zikir dan segala-galanya. Kaedah-kaedah tarbiyah murabbi mursyid yang akan membawa kita kepada maqam ini, maqam hamba yang sempurna. Dan hamba yang paling sempurna baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitulah. Ni kena ni. Kalau tak berlaku dua ni, tak, susah. Terlalu amat susah. Pertama, memang Allah tarik kita langsung jadi hamba dia yang sempurna. Atau kita melalui proses tarbiyah daripada tangan-tangan murabbi mursyid. Yang mereka juga telah ditarbiyah habis-habisan berpuluh-puluh tahun. Cuba kita baca sirah-sirah perjalanan murabbi-murabbi mursyid ni, bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun mereka berada di bawah bimbingan tersebut untuk lahirkan sebagai macam ni. Okey, sahabat Nabi duduk dengan Nabi berapa? 23 tahun. Betul ya? Daripada Nabi umur 40 jadi Rasul, sampailah Nabi wafat umur 63, sahabat Nabi duduk dengan baginda Nabi 23 tahun. Maknanya 20 tahun lebih duduk dengan Nabi, itulah jadi sahabat-sahabat Nabi itu. Kita duduk dengan siapa nak jadi macam tu? Dah berapa tahun kita duduk dengan itu? Kalau sahabat Nabi jadi begini, sebab dia duduk dengan Nabi. Ulama-ulama dahulu sebab dia duduk dengan pewaris-pewaris Nabi. Kita duduk dengan siapa? Kita dah lah orang awam. Kita duduk dengan siapa? Yang membimbing kita untuk sampai ke tahap itu. Kalau tidak gitulah kita terumbang-ambing antara kejap jadi hamba, kejap jadi tuan ke apa. Jadi tuan okey lagi, bimbang-bimbang kejap jadi Tuhan. Itulah di luar sana. Jadi Tuhan. Kadang-kadang jadi malaikat sekejap. Ramai tu mengaku-mengaku malaikat Jibril dan sebagainya di luar sana. Wal-iyazubillah. Okey, selesai insya-Allah ya. Maka kita berdoa kepada Allah. Allah menghantar kepada kita, menganugerahkan kepada kita, merezekikan kepada kita ya para murabbi mursyid yang akan membimbing kita. Kalau tidak, Allah Ta'ala langsung mengambil kita menjadi hamba-hamba yang sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah, susah ya nak cakap pun gitulah. Saya duduk dengan Syekh murabbi mursyid saya 26 tahun, daripada tahun 1997 sampai sekarang. Beliau baru balik baru-baru ni, berdatang sebulan. Terhegeh-hegeh kita nak jadi orang yang baik sampai sekarang. Kejap baik, kejap tak, kejap baik, kejap tak. Betul saya cakap. Kejap semangat nak bangun malam, kejap buat tak peduli je, tidur lagi baik. Kejap rasa nak baca Quran, kejap tak nak lah baca Quran. Berbolak-balik jiwa kita. Betul? Macam gitulah keadaan. Habis sampai bila? Wallahualam, kita pun tak tahu sampai bila. Tak benar-benar menjadi hamba yang baik, hamba yang sempurna, hamba yang soleh, hamba yang solehah. Susah. Memang betul susah. Tapi harap-harap dengan kita usaha inilah Allah kasih hambelas pada kita semua. Macam puan-puan pagi ni kan, selalu saya suka sebut, ni pengurusi surau daripada Nilai. Ni sahabat kita ni datang daripada Nilai. Allah Rabbi. Baru ni saya pergi surau beliau. Daripada Nilai datang. Berusaha, harap-harap Allah Ta'ala kasihan belas pada kita ya. Bila mana di saat kita balik akhirat nanti, Allah sudi memandang kita dengan kasihan belas. Tetapi di luar sana ada insan-insan yang Allah pandang mereka dengan cinta ya, Allah pandang mereka dengan rahmat, dengan redha. Kita ni tak apalah, harap-harap Allah kasihan pada kita. Terumbang-ambing, terhegeh-hegeh kita untuk bangun malam walaupun 2 rakaat. Orang lain dah 1000 rakaat. Kita nak baca 1 muka, 2 muka, 1 juzuk, subhanallah. Orang lain 1 hari khatam. Boleh bayang tak? Hamba-hamba Allah yang lain yang mengikut, kerana mereka apa? Kerana mereka ikut kehendak Allah, sampai satu masa Allah akan jaga mereka. Ini sebenarnya ni Allah rezeki mereka lebih daripada biasa.
Ya. Bukan mereka dah kalau sembahyang sampai 1000 rakaat. Ni orang ke apa ni? Tapi dah Allah jadikan mereka orang-orang yang khusus. InsyaAllah belakang ni ada. Nanti kita belajar nanti. Ada banyak lagi ni. Ni. Ya ada bab khusus. Kita ni siapa? Orang awam. Macam mana orang awam? Macam ni lah. Daripada dulu. Ada orang khawas. Ada orang khawasul khawas. Tu ke belakang nanti kita akan belajar. Okey, selesai matan tu. Teks. Baik. Fahina izin yakshifu laka an nafsak. Ketika itu, ketika kita tidak lagi mengikut hawa nafsu kita, ketika kita tidak lagi mengikut kehendak kita, kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala seluruhnya dan tidak ada lagi kepentingan diri kita, fahina izin, maka ketika itu, maka pada ketika itu yakshifu laka an nafsak, akan tersingkap bagimu daripada dirimu. Dia begini, salah satu hidup kita ni, kita tidak cukup mengenali siapa diri kita. Kita masih terdinding dengan diri kita sendiri, kadang-kadang terdinding dengan harta. Akhir sekali kita merasa diri kita orang yang kaya. Kita terdinding dengan diri kita, kadang-kadang kita ada ilmu, maka kita terdinding dengan diri kita, kita rasa bijak. Maka kita hidup dengan bijak kita dan ilmu kita. Nah, yang ni yang tak sampai ke mana ni. Sebab tu ada orang, berapa ramai lagi di luar sana, mungkin barangkali kita sendiri sombong dengan diri sendiri. Kenapa? Kerana banyak ilmu. Sombong dengan orang. Sebab banyak ilmu. Ni orang panggil apa? Kadang-kadang ilmu tu menutup kita daripada melihat siapa diri kita. Jahil sebenarnya diri kita ni. Mana bukti jahil? Bukti jahil ialah kita tidak tahu tentang diri kita sendiri. Tu yang kata tanya, banyak kali dah tanya soalan kan? Tak mahu dah tanya soalan yang sama. Hari ni dia sehat. Siapa tahu besok dia sehat? Tak tahu. Tak tahu diri sendiri. Agak-agak je lah. Belum tentu. Hari ni betul-betul sehat. Berapa ramai orang hari ni sehat, besok dekat hospital dia dapat mesej, bukan semalam kita sembang jumpa elok-elok. Ya, memang itu semalam. Oh, dia pula cakap kat kita, semalam dia cakap kat kita apa? Nak pergi sana, nak pergi sini, nak jumpa orang tu, nak buat itu. Tiba-tiba duduk kat hospital. Dia sendiri pun tak tahu apa yang dia berlaku pada diri dia. Habis apa yang kita ni, kalau tak tahu tentang diri kita sendiri, kita nak dakwa kita tahu. Yang paling dahsyat lagi, hari ni hidup, besok mati dah. Tahu? Tak tahu. Oh, hari ni bukan main lagi cakap kat kita, nak ke sana, nak ke sini, nak buat itu, nak buat ini, dah jumpa itu, nak buat. Tengok-tengok, innalillah, sampai mesej, innalillah. Itu kalau sampai mesej kat orang, kat kita. Kalau mesej kita kat orang, kita sedap duk cakap pasal orang lah kan. Tahu-tahu kita yang dapat mesej orang yang mati. Kalau masa tu orang dapat mesej kita yang mati, habis kita. Itulah diri kita. Jadi, tapi ada orang ni subhanallah, dia rasa dia ni berilmu, alim, hebat, mulia. Akhir sekali semua orang bodoh pada pandangan dia. Ni manusia yang telah terdinding dengan apa? Dengan ilmu dia. Dia tak nampak hakikat diri dia. Yang kaya lagi sama juga. Oh, dia rasa kaya. Bila mana malaikat datang, kekayaan apa yang dia boleh mampu menghalang dia? Dia kata dia kaya. Akhir sekali sakit. Dia boleh beli ubat? Boleh. Dia boleh beli sihat? Tak boleh. Habis kaya apa? Apa kaya? Apa yang kaya? Itu je lah. Yang rasa diri kuat. Yang rasa diri kuat. Oh, angkat berat 200 kilo. Oh, tunjuk kat orang. Satu dunia orang tengok. Menang nombor 1. Sampai satu masa, satu jari pun tak boleh nak angkat. Mana yang kuat? Cuba pergi kita tengok kat hospital tu. Bukan setakat satu jari, tak boleh angkat apa-apa dah. Nak suap makanan ke mulut sendiri pun dah tak boleh. Macam mana? Itulah hakikat diri. Ni yang kita ni. Jadi, fahina izin, maka bila mana kamu hidup dengan tidak lagi ikut nafsu kamu dan tidak lagi mengikut kehendak untuk kepentingan dirimu, semuanya kamu hidup dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kehendak Allah. Ketika itulah akan disingkapkan untukmu tentang dirimu. Apa dia? Fatad mahillul ubudiyatu fil wahdaniyah. Mana tadi? Akan tersingkap bagimu daripada dirimu, maka leburlah kehambaan dalam keesaan Allah. Ketika itu dah sampai ke tahap hamba
lebur kehambaan itu di dalam keesaan Allah. Apa maksudnya? Dia ada ada nota kaki, kita baca di situ dulu. Apa maksud leburnya kehambaan dalam keesaan Allah? Maksudnya ibadah yang dilakukan dengan dirinya, yang dilihat semata-mata sebagai menunaikan tugas kehambaan, maka lebur penyaksian tersebut dalam menyaksikan ibadah dan seluruh kehambaannya sebenar-benarnya adalah anugerah Allah kepada dirinya untuk menzahirkan keesaan Allah. Nanti saya ulang lagi sekali. Saya nak hurai di situ. Apa maksud? Ibadah yang dilakukan dengan dirinya, yang dilihat semata-mata sebagai menunaikan tugas kehambaan. Okey, itu satu. Ingat ya, di saat kita melakukan ibadah kepada Allah, solat, baca Quran, berzikir, ibadah haji, ibadah zakat, segala ibadah, hatta datang ni pun ibadah. Kerana apa kita menunaikan segala-gala itu? Kerana nak menunaikan kehambaan, tugas kehambaan. Itu kena ingat. Kenapa solat? Sebab saya nak jadi hamba Allah, dan saya nak tunaikan tugas hamba Allah sebagai hamba Allah. Kenapa bangun malam? Kerana saya nak zahirkan diri saya sebagai hamba kepada Allah. Jangan. Kenapa solat duha? Ni lagi mudah nak faham. Sebab nak tunaikan tugas kehambaan kepada Allah. Jangan pernah ada dalam diri terlintas satu pun. Kenapa solat duha? Sebab nak kaya. Kenapa solat duha? Sebab nak murah rezeki. Maka solat itu masih ada kepentingan diri. Bahkan masih berkait dengan nafsu. Nafsu apa? Nafsu nak kaya. Nafsu apa? Nafsu nak murah rezeki. Habis lama ni, yang tak solat duha tu, kaya raya, tak tahu, tak nampak. Bukan yang tak solat duha kaya raya, yang tak beriman pada Allah tu pun kaya raya. Apa maksudnya? Kekayaan itu dari Allah, bukan dari 2 rakaat itu. Maka sepatutnya kita bijak dalam memahami tu dengan ilmu tadi. Memahami bahawa bukan sebab kita solat duha 2 rakaat tu kita kaya. Oh ustaz, saya alhamdulillah ustaz, setelah saya amal amalan itu, alhamdulillah saya sampai bila saya? Inilah masalahnya. Lepas tu tak cukup lagi amalan tu, pergi jumpa lagi. Jumpa guru tu minta lagi, jumpa guru ni minta lagi. Minta apa? Minta amalan. Tadi kaya, minta amalan jutawan pula. Lepas tu pergi sana lagi, pergi jumpa kaya tu kat Indonesia. Betul kan? Pergi jumpa baba-baba dekat Patani. Pergi tu. Pergi jumpa Arab-Arab tu dekat Mekah, kat Madinah, minta apa? Minta amalan kaya. Kemudian bila mana beramal, Allah bagi kaya, merasakan diri itulah yang beramal menjadi kaya. Ini masalahnya. Bila nak jadi hamba Tuhan yang sebenar? Akhir sekali jadi hamba kekayaan. Kerana apa? Kerana solat duha 2 rakaat pun nak kaya. Jadi solat untuk kaya. Maka Tuhan dia bimbang-bimbang ketika itu kekayaan. Ini. Tapi dia tanya balik, pandai juga dia tanya soalan. Salah ke kaya? Kaya tak salah. Nabi Sulaiman kaya. Tak salah. Yang salahnya kita menjadi hamba kepada kekayaan, sehingga ibadah yang kita lakukan itu pun untuk kekayaan. Itu yang sebenarnya yang kita nak belajar. Habis macam mana ustaz, saya dah doa amal lama dah ni. Amal je lah. Tapi tukar niat. Bukan lagi dia nak petikai. Tadi dia petikai. Tadi dia kata salah, tak kaya. Kita dah jawab dah. Kaya tak salah. Habis macam mana saya doa amal ni? Dia nak tanya amalan dia pula. Amal je lah. Habis tadi ustaz kata apa? Kata salah. Bukan saya kata saya kata ialah tujuan kehambaan itu, tujuan ibadah itu. Amal, teruskan amal macam biasa, jangan pula tinggal solat duha. Tak jadilah kalau macam tu, tak payahlah solat duha. Dia tengok, dia salah faham lagi. Terus solat duha, tapi bukan lagi kerana kekayaan, bukan lagi kerana nak murah rezeki. Habis kerana apa? Kerana nak tunaikan diri sebagai hamba kepada Allah, melaksanakan tugas hamba. Tapi selepas tu tengoklah kekayaan datang bagaimana. Kan selalu duk cakap, puan-puan dulu kahwin dengan suami sebab apa? Sebab dia handsome. Sekarang masih handsome. Jodoh. Kalau tak handsome tak nak. Mana ada. Sebab dia kaya kan?
Sebab masa tu dia seorang ada superbike masa tu. Masa tu dia seorang ada kereta. Orang lain tak ada kereta. Nak kahwin dengan dia sebab kereta. Nak kahwin dengan dia sebab dah ada rumah. Dah ada rumah. Sebab tu kahwin dengan dia. Orang lain terhege-hege nak beli rumah. Sampai sekarang belum habis bayar lagi. Dia dah ada rumah kan. Kahwin dengan dia. Sebenarnya kalau kita kahwin dengan dia kerana dia, semua dia yang dia ada milik kita. Itu aja beza dia. Adakah setelah kita kahwin dengan dia sebab dia, kemudian yang lain tak dapat? Tak. Sebenarnya Allah nak ajar kita macam tu je. Kalau kita betul-betul dengan dia, dia boleh bagi segala-galanya, dunia dan akhirat. Tapi dah kita nak yang tu, Allah bagilah yang tu. Allah yang ni, Allah bagi yang ni. Akhir sekali dengan dia jauh kita dengan Allah. Akhir sekali balik akhirat nanti terkejut besar kita. Kita tengok ada orang yang biasa aja hidup atas muka dunia, rupanya di akhirat, subhanallah, Allah angkat dia semulia-mulianya. Antara yang paling terkejut atas muka dunia ni kan, atas muka dunia ni, dia balik akhirat dia terkejut, ialah pembesar-pembesar yang ada di dunia hari ni. Dia dah biasa jadi pembesar, dihormati, disanjung, dia apa. Balik akhirat tengok-tengok, yang ni memang memalukan, mengaibkan. Sama juga orang kaya, bilioner tidur dalam duit. Kita tengok dalam TikTok tu kan, tidur dalam duit, ya Allah. Balik akhirat nanti tak kena gaya, tukang sapu dia tu lagi kaya pada dia. Balik akhirat nanti, nak letak mana muka ni. Sebab tu kita belajar sekarang. Jangan tunggu mati. Bebaskan diri kita daripada diri kita sendiri. Apa dia? Nafsu kita. Apa dia? Kehendak kita. Maka seluruhnya kita lenyapkan diri kita kepada Allah, yang dialah segala-gala dalam hidup dan mati kita. Allah sebenarnya hidup dan mati kita. Ya. Apa yang ada dekat dengan kita ni belum tentu ikut kita bersama kematian kita. Yang jelasnya harta benda tak akan pernah sekali ikut kita bersama dengan kita. Isteri kita itu pun, anak-anak kita itu pun tak akan mungkin ikut kita. Apa yang akan ikut kita? Amalan kepada siapa? Jangan cakap mudah tahu. Amalan mana? Amalan yang riak tu. Amalan mana? Amalan yang buat kepentingan untuk diri sendiri tu. Ni yang kita tanya. Saya jangan salah faham ni, saya tanya soalan yang ada dalam ni. Amalan yang akan ikut saya, amalan mana yang akan ikut? Amalan yang hanya dilakukan kerana Allah. Kalau kerana diri sendiri, tak ada amalan itu. Apa kerana diri sendiri? Ya tadilah, zikir puluh-puluh ribu sebab apa? Sebab nak naik pangkat. Betul. Ada ke zikir naik pangkat? Zikir naik pangkat ada, macam-macam ada. Zikir ni semua ada, Islam ni semua ada. Nak berjalan atas air? Ada. Nak terbang di udara? Ada. Nak menyelam dalam air tak lemah-lemah? Saya satu kali saya pergi jumpa almarhum Tuan Guru Haji Hashim, Pondok Pasir Tumbuh, almarhum. Kadang-kadang balik Kelantan ada masa, dulu-dulu pergi ziarah beliau. Macam-macam dapat ilmu. Dia suka tulis di kertas-kertas A4, dia photostat banyak-banyak, orang datang dia bagilah ilmu tu. Alim ulama dia, tak kedekut. Satu kali dapat ilmu, ada amalan ayat-ayat Quran, ya, tengok. Tembak taklud. Ada ayat Quran kita baca, orang tembak taklud. Itu kenapa orang Palestin tak amal ayat ni? Dia ni, dia bukan berperang nak hidup tu. Dia perang nak mati tu. Mati syahid. Sebab tu kita kata dia ni, kalau nak banding dengan kita dengan dia lagi itulah. Walaupun kadang nak makan susah, kejap ayah meninggal, kejap mak meninggal, kejap anak meninggal, kejap tinggal diri seorang-seorang, kadang-kadang diri pun meninggal. Kenapa tu? Dia tu mati syahid tu. Mati saja dia masuk syurga langsung dia. Kita yang kat Malaysia ni lah cari ilmu-ilmu tembak taklud kan, tikam tak tembus. Betul Haji. Tapi Tok Guru minta dengan dia bagi je. Bakar tak, ya Allah, tembak taklud, bakar tak hangus, selam dalam air tak lemas. Ada ayat tu. Saya sayanglah amalan tu saya simpan dalam buku hadis. Sekarang ni tak tahu amalan tu ada lagi tak. Kalau nak nanti saya cari. Tapi saya sendiri tak pernah amal. Tak pernah amal. Tapi tengok ya Allah, Islam segala-gala ada. Islam tu dari mana? Dari Allah. Allah tu siapa? Tuhan yang maha berilmu. Maka seluruh ini dicipta dengan ilmu.
Ha. Tapi bila mana kita amal ilmu itu untuk siapa? Ini yang beza dia. Maka kita kata mati nak pergi ke mana? Nak pergi ke akhirat, nak bawa apa? Bawa amal. Amal yang mana? Cuba tanya dulu. Amal yang hanya semata-mata kerana Allah. Cuba kira, amal tu dahlah sedikit. Amal tu dahlah sikit. Cuba kira. Yang betul-betul kerana Allah berapa persen? Yang betul-betul berkongsi antara Allah dengan kita berapa persen? Tapi orang akan tanya kita, salah ke Ustaz kalau saya nak pahala? Tak salah. Salahkah kita Ustaz kalau kita nak fadilat kelebihan? Tak salah juga. Tapi tak cukup tulus, tak cukup murni, tak cukup sempurna. Itu saja perbahasan dia. Okey ya? Jangan kita ada sudut, memang tak salah. Tapi akhirat nanti tengoklah kita kat mana. Dan orang yang betul-betul ikhlas pada Allah di mana. Itulah di saat itu kita rasa, ya Allah, ruginya aku, ya Allah. Hanya kerana niat sahaja. Bukan susah pun niat. Ada yang ada kat hati tu, yang dah sedia ada kat situ je. Hanya untuk dia. Tapi dia dapatnya segala-galanya. Okey, baik. Yang terakhir, panjang pula hari ni. Rugi masa. Fayafnal abdu wa yabqa rabbu ta'ala. Maka akan lenyap. Tersilap tadi. Saya ulang balik yang tadi. Saya nak sambung yang tadi juga. Minta maaf, sekejap. Jadi, dilakukan dengan dirinya yang dilihat semata-mata sebagai tugas hamba. Okey, itu satu. Maka ketika itu, lebur penyaksian tersebut dalam menyaksikan ibadah dan seluruh kehambaannya, ketika itu dia pun mula menyaksikan dengan sebenar-benar penyaksian. Okey, tolong catat sikit. Penyaksian tu dengan apa? Saya nak tanya soalan. Dalam menyaksikan itu dengan apa? Dengan hati. Melihat dengan mata, memandang dengan akal, menyaksi dengan hati. Maka hati itu menyaksikan ibadah dan seluruh kehambaannya sebenarnya adalah anugerah Allah. Barulah kita faham dan kita menyaksikan. Apa menyaksi dengan hati? Merasai dengan sebenar-benar rasa bahawa seluruh kehambaan yang kita lakukan itu sebenar-benarnya anugerah dari Allah dalam menzahirkan keesaan Allah. Apa maksud? Maksudnya kita solat duha 2 rakaat itu nampak ringkas. Kita baca Quran 5 ayat tu pun tak sampai 1 minit, nampak biasa. Kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali tu alhamdulillah biasa saja, kita dah biasa buat. Semua tu kita tak akan mampu buat kalau tidak daripada Allah yang anugerahkan kepada kita. Itu sebenarnya. Kita tak akan mampu menyebut satu huruf Quran, kita tak akan mampu bangun untuk 1 rakaat, kita tidak akan mampu berjalan untuk menunaikan ibadah haji apa sekalipun kalau Allah tidak kurniakan segala anugerah itu pada kita. Maka kalau itu yang kita saksikan, yang kita rasa dalam diri kita, kenapa kita lakukan sesuatu itu untuk diri kita dan kepentingan diri kita? Sedangkan kalau Allah tak beri kepada kita 1 rakaat pun kita tak mampu bangun untuk sujud pada Allah. Kalau Allah tak beri kepada kita 1 huruf pun tak mampu untuk kita baca. Macam mana? Faham dah? Maka fahaman itu di mana yang sebenar-benar faham? Dirasa hati kita. Maka tidak ada lagi kita pernah rasa diri kita yang menunaikan tanpa anugerah daripada Allah. Kita tak akan pernah merasakan kita yang berkehendak yang menyebabkan kita sampai ke situ. Tidak, kecuali kita termasuk dalam kehendak Allah. Bolehlah jelas kita sampai ke situ. Ke mana? Ke masjid. Ke mana? Ke tempat pengajian. Ke mana? Ke Mekah, ke mana-mana tempat. Yang kita rasa kita yang pergi, kita yang usaha, kita yang nak bersungguh-sungguh nak ke sana. Tidak sebenarnya. Semua itu adalah daripada kehendak Allah, anugerah Allah. Contoh lain, kita tak akan mampu berkelip 1 kelipan pun kalau Allah tak izinkan. Kita tak akan bernafas 1 hembusan nafas pun kalau Allah tak berkehendak untuk kita masih lagi hidup. Jadi rupa-rupanya kalau kita duduk sekejap, renung, pejam mata sekejap, rupanya tak ada apa pun daripada diri kita. Tapi sebenarnya banyak kali dah kita ulang. Masa kita belajar Tauhid, kita ada ni pun Allah yang adakan. Kita tak pernah mengadakan diri kita sendiri pun. Kita hidup ni pun setelah ada Allah yang hidupkan.
Setelah Allah bagi kita ada dan Allah yang hidupkan kita, yang kita duk hembus nafas, tarik nafas ni pun Allah yang izinkan kita melalui oksigen yang Allah cipta. Jadi kita hirup ni, udara ni milik siapa? Milik Allah juga yang beri kepada kita. Kemudian setelah kita hirup udara, untuk kita terus hidup dengan oksigen yang ada dalam badan kita, kita nak makan. Daripada mana makanan itu? Ikan. Daripada mana? Daripada lautan yang luas itu. Siapa yang cipta lautan? Siapa yang hidupkan ikan tu? Siapa yang biarkan ikan tu? Allah juga. Kemudian padi tu, nak makan nasi, padi tu. Siapa yang hidupkan padi? Siapa yang alirkan air? Siapa semua sekali yang turunkan hujan sampai ada air? Yang tumbuh, yang keluarkan. Kita pelikkan, kita ni tabur. Pernah tanam padi? Tabur. Ya, jenis tabur lah. Ada dua kaedah, ya. Ada yang semai dulu, ada yang tabur langsung, tak apa. Siapa yang tumbuhkan tu? Kemudian dia hidup besar, kemudian dia keluar tangkai, kemudian dia keluar biji-biji kecil buah tu. Allah. Habis apa yang kitanya? Oh, mudah jawab, tak ada. Apa yang kitanya? Tak ada apa-apa kita. Oh, masa tak ada apa-apa kita solat untuk kita. Kita baca untuk kita. Bila untuk Allahnya? Bila nak balas jasa Allah? Solat lillahi ta'ala itu pun untuk kita. Usalli fardaz zuhri, usalli sunnatad duha. Lillah itu pun bukan untuk lillah. Tak jujur gitu. Betul tak? Cakap mulut lillah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati li apa? Itulah sebenarnya. Jadi kita ni baru tahu. Habis menyaksikanlah dalam hati kita masing-masing bahawa sebenar-benarnya apa yang ada ni dari dia. Siapa dia? Allah. Allah yang mana? Allah yang Esa. Itu jawapan dekat sini. Dan tiada Allah selain dia, tiada Tuhan selain Allah. Gitu. Ni yang kita sedang belajar ni. Inilah jalan-jalan menuju kehambaan yang sejati. Kalau tak ikut jalan ni, sampai bila kita tak akan jadi hamba Allah yang sebenar-benar hamba. Kejap jadi hamba Allah, kejap itu pun berbelah bahagi. Masa bila jadi hamba Allah? Masa solat. Itu pun berbelah bahagi lah. Dengan Allah sikit, dengan orang sikit, dengan nak cari kekayaan sikit. Kan? Habis yang bukan ibadah tu, lagilah kerana diri sendiri. Yang keluar rumah, nak pergi bekerja tu, kerana Allah. Kalau solat pun berbelah bahagi, cari rezeki, tak ada lah. Baik, akhir sekali penutup dia. Maka, apabila dah sampai ke tahap tu, dah faham, dah menyaksikan, fayafnal abadu, maka akan lenyaplah hamba tadi, wa yabqar rabbu ta'ala, ni kemuncak ni. Ya, dipanggil fana dengan baqa. Maka ketika itu lenyap diri kita sebagai hamba kepada Allah. Yang tadi nak sampai kepada maqam merasai diri hamba, maka ketika itu diri kita pun lenyap. Yang kekal wa yabqar rabbu ta'ala, dan akan kekal hanyalah Tuhan yang maha tinggi. Apa maksudnya? Cuba baca kat bawah tu. Maka lenyaplah keakuan hamba, keakuan diri dalam penyaksian keagungan keesaan Tuhan. Yang ini nama fana. Apa makna fana? Lenyap merasai hakikat diri, segala-galanya adalah Allah. Ada satu zikir tu, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Aksir bizikrillah washab rijalallah. Aksir bizikrillah washab rijalallah hatta tafna fillah
summa yabqa fillah. Bahasa ni bahasa tinggi sikit ya. Orang dengar kadang-kadang orang akan menyalahkan kalau dia tak faham. Aksir bi zikrillah. Perbanyakkanlah ingat kepada Allah. Banyak mana? Jangan pernah berkira kadang-kala. Dia panggil zikir mutlak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Orang beriman, berzikirlah pada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Puan-puan ambil tasbih. Kadang-kadang puan-puan ambil masuk daripada pagi sampai petang. Sambil-sambil memasaklah. Zikir tak mengganggu kita memasak. Zikir kat mulut. Jom baca daripada pagi sampai petang. Baca apa? Baca la ilaha illallah. Berapa ribu? Kalau dapat 10, 10 lah. Dapat 20 ribu, 20 ribu lah. Dapat 1 ribu, 1 ribu lah. Dapat lebih lah. Aksir bi zikrillah. Aksir bi zikrillah. Perbanyakkan ingat Allah. Washab rijalallah. Tapi kaedah yang kedua tak pernah terlepas juga. Naklah engkau bersuhbah dengan tokoh-tokoh ahlillah. Rijalallah. Tokoh-tokoh ahlillah. Orang yang hidup dengan matinya hidup dengan Allah. Hidup, dia panggil orang-orang yang arif billah, wali-wali Allah, mursyid-mursyid. Ni kita baik. Sehingga bila kamu berzikir sebanyak-banyaknya, kamu bersahabat, bersuhbah dengan wali-wali Allah, bersuhbah dengan orang-orang yang arif dengan Allah, hatta tafna fillah. Ini sehinggalah kamu fana kepada Allah. Apa makna fana pada Allah ni? Lebur, lenyap dirimu. Yang kamu saksikan hanya Allah. Apa makna? Hanya Dia memberi rezeki, hanya Dia menghidupkan, hanya Dia yang memuliakan, hanya Dia yang menggerakkan, hanya Dia sahaja. Diri kita tak ada apa. Macam saya sebut tadi lah, kita tak akan mampu baca satu huruf Al-Quran kalau Dia tak benarkan, tak izinkan. Kita tak akan mampu melangkah satu langkah perjalanan hidup ni sampai hari ini kalau Dia tidak memberi kudrat pada diri kita. Kita tak akan mampu untuk makan sesuap makanan pun kalau Dia tidak rezekikan. Sekarang bukan setakat kita makan, bukan satu suap, 3 pinggan. Dan kita juga boleh suap pada mulut-mulut anak-anak kita. Dia yang memberi. Bahkan kita boleh berbahagi makanan dengan jiran-jiran kita. Dia yang juga, bukan kita yang pemurah. Jangan salah faham. Ya. Cuma kawan-kawan kita jaga cakap, murahnya you, dermawannya you. Kita pula kembang kita. Kerana kita masih lagi menyaksikan diri kita. Oh iya ke? Memang air macam ni, air daripada dulu lagi air suka menderma. Betul. Tepi saya dia cakap. Betul. Air memang daripada dulu lagi dididik oleh mak air macam ni. Tak pernah ingin merasakan bahawa diri itu diberi oleh Allah, ya, dididik oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah. Sentiasa melihat diri sampai mati melihat diri. Sedangkan hidup dan mati itu dari Allah. Okey ya? Dah faham? Faham? Okeylah, alhamdulillah. Tapi saya suka mengajar sini sebab tuan-tuan dan puan-puan cepat faham. Betul. Ada 2 tempat saya mengajar. Minta maaf lah tempat-tempat lain ya. Nanti kalau dia, Allah ustaz, tempat kami macam mana? Susah pula kan cakap macam tu. Tapi ada bukan 2 tempat, ada beberapa tempat. Saya rasa lapang saya cerita benda-benda begini. Ni salah satu tempat. Saya tak tahu kenapa. Saya rasa lapang, rasa luas, rasa selesa, tapi ada tempat-tempat tertutup, hati saya tutup. Tak boleh nak bagi tahu, tak payah bagi tahu, jangan bagi tahu, jangan cerita. Dan sehingga ada satu tempat yang saya cerita tu kan, saya mengajar satu tempat tu, orang di situ tenganga dah terbelia. 2 ke 3 kali saya mengajar. Akhir sekali saya kata, tuan, kalau macam ni kita tak boleh teruskan. Saya berhenti. Mula-mula berhenti tukar kitab lain. Lepas tu berhenti terus. Lepas tukar AJK lain. Tukar AJK lain, dia tak panggil lah kita kan. Jumpa kita. Bagaimana seharusnya kita berdoa selepas kita buat amalan itu? Salah satu yang kita boleh berdoa selepas kita melakukan amalan, kita doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita. Itu boleh. Dan kita boleh juga doa macam apa yang kita belajar ni, ya Allah,
setelah aku melakukan amalan ni, ya Allah, Engkau berilah aku faham, ya Allah, bahawa segala-gala amalan yang aku lakukan ini sebenarnya bukan daripada diriku, ya Allah. Berilah aku faham. Dengan fahaman yang aku menyaksikan dalam hati aku rasa bahawa apa yang aku lakukan ini bukan daripada diriku, adalah daripada anugerah-Mu, ya Allah. Biar aku sedar siapa diriku, dan aku berterima kasih kepadamu, ya Allah. Jadikanlah aku hamba-Mu yang sebenar-benarnya melalui aku melaksanakan ibadah dengan merasai ibadah ini anugerah daripada-Mu, ya Allah. Dan menyaksikan bahawa segala-gala adalah tentang keesaan-Mu. Apa makna esa? Hanya Allah. Maka segala yang berlaku di dunia ini adalah dari Dia dan untuk Dia dan kepada Dia. Itulah baru tauhid. Dan selama mana kita merasakan bahawa hidup ni dari diri kita, maka itulah syirik yang tersembunyi. Sedangkan berapa ramai manusia yang boleh menyelesaikan masalah dia sendiri? Bahawa semua manusia tak ada pun, bukan berapa ramai, tak ada pun yang boleh selesaikan masalah dia kecuali yang telah Allah. Siapa yang boleh sembuhkan diri dia sendiri? Hatta doktor tu pun tak boleh sembuhkan diri sendiri. Hanya Allah boleh menyembuhkan. Habis kalau itu yang kita tahu, yang kita akan tahu, ya, habis ibadah ni daripada kita, juga bukan dari kita lah, daripada Allah lah. Wallahu a'lam. Okeylah, selesailah di situ insya-Allah. Alhamdulillah kita selesai fasa yang ke-17. Allah, ada soalan lain ke? Tapi masa dah habis ni. Selalu dah cakap macam tu. Cara dia. Tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita faham begini, tolong doa, ya, doa. Saya doa pada saya, dan doa juga ingatkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan doa pada kita, dan sama-sama kita berdoa. Ya, jangan pernah kita lupa doa pada sesama kita ni juga, ya. Ya, supaya Allah bagi kekuatan dalam jiwa dan hati kita dalam meneruskan hidup-hidup yang masih berbaki entah bila ni. Berapa banyak lagi baki dia. Dan saya minta juga doa tuan-tuan kepada saya, khususnya lah, semenjak 2 menjak ni penat rasanya. Penat, letih, lesu, rasa nak mati. Rasa je lah, ya, rasa. Kenapa? Kerana yalah, tak tahu kenapa hidup ni kadang-kadang gitulah, ada waktu jiwa kita okey. Saya hari ni saya duk fikir, saya duk datang tadi, macam mana aku nak mengajar hari ni, rasa itu ni rasa. Tapi sebab tu saya kata tadi, saya kata saya datang sini, ya Allah, rasa lapang. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan ni wali-wali Allah ni. Betul. Tadi saya penat sangat-sangat. Saya penat daripada semalam itu penat. Saya nak periksa ni 2-3 hari lagi ni. Tolong doa, ya. Nak seminar proposal yang PhD 3 bab ni. Saya baca lupa, baca tak ingat, tak tahu apa ni cakap ni. Jadi tolong doa lah, ya. Okay. Semalam 2 hari dah saya tak membaca ni. Sepatutnya baca daripada pagi sampai petang. 2 hari dah saya tak baca, saya tidur. Lepas tu hari ni saya nak baca kitab ni sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, ni kitab ni berat ni sebenarnya ni. Dia bukan kitab biasa-biasa ni. Kitab yang ditulis oleh awliya Allah, dan dia dengan bahasa yang dalam. Tapi sebab tu saya kata saya datang sini, ya Allah, ni serasa senang. Rasa tenang. Mesti ada wali-wali Allah ramai kat sini ni. Tolong doa, ya. Sebab tu saya minta doa untuk saya, biar Allah bagi sedikit kekuatan. Allah. Baik, setakat itu dahulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa sama untuk apa? Untuk Palestin, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liabaina wa liummahatina wa lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hablana haqiqatal iman bik hatta la nakhafa wa la narjuwa ghairak wa la na'budu syai'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata ainin wa la aqalla min zalik ya ni'mal mujib ya ni'mal mujib ya ni'mal mujib. Allahumma a'izzal islam wal muslimin
Allahumma ansur Islam wal muslimin, Allahumma ansur asakir al muwahhidin, Allahumma i'la'i kalimataka ila yaumiddin, Allahumma ahlikil kafarata wal munafikin alladhina yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'aka wa yasudduna an-nasa an sabilik. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allah mansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin ya Allah. Allah mansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Gaza ya Allah. Allah mansurhum ya Allah. Allah mansurhum ya Allah. Allah mansurhum ya Allah. Allahumma ahlikil yahud ya Allah. Allahumma ahlikil yahud ya Allah. Allahumma ahlikil yahud ya Allah wa junudahum. Allahumma ahlikil yahud ya Allah wa junudahum wa ahzabahum wa man ma'ahum. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tubqi minhum ahada. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Rabbana taqabbal minna du'aana ammah wa salatana tammah wa la tu'azzibna yawmal qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.